Oke. Oke, boleh mulai sudah? Satu, dua, tiga. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada ahli panel yang terlibat dalam forum kali ini dan hadirin serta hadirat yang dihormati. Sebelum saya memperkenalkan barisan panel kita pada hari ini, izinkan saya menjelaskan tajuk forum kita secara ringkas. Tajuk forum kita pada hari ini ialah pengaruh perubahan cuaca terhadap kerja-kerja di tapak pembinaan. Seiring berkembangnya negara kita mengikuti arus kemodernan dibuktikan dengan variasinya monumen, struktur dan bangunan yang menghiasi di semua sudut negara. Tidak kita dapat nafikan betapa berat dan mencabarnya proses kerja yang telah dilalui oleh tenaga buruh yang terlibat sepanjang proses pembinaan, ditambahkan lagi iklim di negara kita yang lembap dan menerima taburan hujan yang kerap setiap tahun. Oleh itu, pada hari ini kita ditemani oleh 3 individu yang berpengalaman dalam bidang kejuruteraan bagi berkongsi pendapat mereka tentang tajuk forum kita pada hari ini. Panel pertama yaitu seorang Inspector of Work bernama Cik Naraini binti Hasan. Panel kedua Site Supervisor Civil and Structure Cik Dayang Fatira Diana, dan panel ketiga merupakan seorang Site Safety Supervisor yaitu Encik Steven Aigo Ilyas. Mereka bertiga merupakan 3 individu penting dalam menjayakan sesebuah proses pembinaan dengan hejayanya. Tanpa lengahkan masa, saya buka soalan pertama kepada panel pertama kita. Kalau boleh kami tahu, apakah peranan Cik dalam sesebuah kerja pembinaan yang dapat kami faham sebagai orang awam? Okey, terima kasih kepada moderator, Cik Siti Nursinar. Saya sebagai seorang Inspector of Works iaitu pegawai pengawas kerja memainkan peranan penting dalam industri pembinaan. Tugas mereka adalah untuk memastikan bahawa projek pembinaan berjalan mengikut piawai, spesifikasi dan undang-undang yang berkaitan. Berikut adalah beberapa tugas saya sebagai Inspector of Works iaitu pengawasan kualiti kepatuhan dengan peraturan, pemeriksaan keselamatan dan pengawasan jadual kerja serta pengurusan dokumentasi, penyelidikan dan penyelesaian masalah, koordinasi, pengesahan pembayaran, pengendalian perubahan, penyelidikan kualiti bahan, audit kualiti dan pelaporan. Okey, terima kasih. Terima kasih atas jawapan Cik. Seterusnya kepada panel yang kedua, masih dengan bentuk soalan yang sama. Apakah tugas Site Supervisor CS secara umumnya? Terima kasih moderator. So sebagai Site Supervisor Civil dan Structure, tugas kami adalah berfokuskan kepada construction dan juga structure. So tugas kami adalah construction oversight, quality control, safety compliance, schedule management, problem solving, documentation dan juga budget control. Okey, terima kasih juga pada Cik Diana atas perkongsian beliau. Dan bagaimana pula dengan tugas yang dipikul oleh Tuan Steven yang merupakan Site Safety Supervisor? Terima kasih kepada moderator. Saya sebagai Site Safety Supervisor adalah memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja di tapak kerja dan seterusnya mengurangkan risiko kecederaan dengan memastikan pekerjaannya mematuhi skop keselamatan. Seterusnya kita beralih kepada soalan yang sedikit lebih mendalam. Soalan ini khas ditujukan kepada Cik Diana selaku seorang Site Supervisor Civil dan Structure. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan sivil dan struktur dalam pembinaan?
Terima kasih moderator. So, civil dan struktur dalam pembinaan ataupun civil and structure in construction adalah kejuruteraan awam yang merangkumi rangkaian projek yang lebih luas yang berkaitan dengan infrastruktur. Manakala kejuruteraan struktur dia memberi tumpuan kepada reka bentuk dan kestabilan struktur individu dalam projek tersebut. So, kedua-dua disiplin ini adalah penting dalam industri pembinaan untuk memastikan keselamatan dan kefungsian pelbagai jenis projek. Oke, terima kasih Cik Diana atas respon yang sangat jelas. Seterusnya adalah apakah peranan site safety supervisor dalam melindungi kawasan sekitar jika berlakunya perubahan cuaca yang mendadak atau tidak dijangka seperti hujan lebat? Sebagai tugas site safety supervisor, menurut Akta Keselamatan dan Kesehatan Pekerja 1994, majikan perlu menyediakan tempat kerja yang selamat kepada pekerjanya. Oleh itu, tindakan yang akan diambil ketika hujan lebat adalah penangguhan aktiviti pembinaan dan seterusnya disambung selepas hujan reda. Hujan dapat menyebabkan suasana kerja menjadi kurang selamat kerana pergerakan menjadi terhad dan basah. Selain itu, bekerja dalam keadaan hujan boleh menyebabkan penyakit seperti demam dan sesama. Tahap kesihatan pekerja amatlah penting bagi produktif pembinaan. Oleh itu, pemeriksaan kesihatan perlu dilaksanakan selepas ataupun keesokan hari selepas hujan. Jika berlakunya kemalangan ketika hujan, perkhidmatan pertolongan keselamatan akan dilaksanakan menggunakan prosedur yang betul dan tersedia di tapak kerja. Oke, terima kasih Tuan Steven atas perkongsiannya. Untuk soalan seterusnya ataupun untuk soalan yang terakhir, akan saya buka kepada semua ahli panel untuk memberikan pendapat secara individu berdasarkan bidang kerja masing-masing. Dikatakanlah terjadi sebuah situasi di mana hujan tidak menentu menyebabkan kerja-kerja pembinaan cerucut tidak dapat dilakukan sesuai dengan jadwal dan telah menyebabkan beberapa pekerjaan lain tertangguh. So, soalannya, apakah tindakan yang harus diambil berkaitan isu tersebut? So, kita beri peluang kepada Cik Diana yang kelihatan antusias ingin memberikan pendapat beliau tentang situasi tersebut. Okey, so sekiranya berlaku perubahan cuaca, dari segi civil dan struktur kami akan buat beberapa langkah. So yang pertama adalah perancangan yang baik di mana perancangan projek tersebut kita perlu ambil kira faktor cuaca semasa merancang jadual. So ini kita termasukkan dengan mengesan musim yang lebih sesuai untuk menjalankan kerja tertentu. Yang kedua, kita akan fokuskan kepada protokol keselamatan di mana kami akan pastikan bahawa protokol keselamatan yang ketat diterapkan semasa cuaca yang buruk. So, pekerja perlu diberi latihan dan peralatan keselamatan yang sesuai. Yang ketiga adalah pemantauan cuaca di mana kami akan gunakan perkhidmatan cuaca yang berkesan untuk mendapatkan ramalan cuaca berkala. Yang keempat, penutup hujan. So, kami akan sediakan penutup hujan atau struktur sementara yang sesuai di tapak kerja untuk melindungi pekerja dan peralatan daripada hujan. Yang keenam adalah pelan darurat di mana kami akan mempunyai atau membuat pelan darurat yang jelas untuk mengendalikan cuaca yang buruk yang memberi kesan besar kepada projek. So, ini termasuk dalam pelan evakuasi jika diperlukan. Yang terakhir ialah pemantauan kualiti di mana kami akan semak dan nilai semula kualiti bahan binaan yang mungkin terjejas oleh cuaca yang buruk. So, ini termasuk mengesan kerosakan struktur dan juga bahan. Itu sahaja. Oke, seterusnya Tuan Steven. Terima kasih kepada moderator. Seperti yang telah saya cakapkan tadi, aktiviti pembinaan haruslah dihentikan ketika hujan karena ia boleh menyebabkan kecelakaan yang tidak diingini. Oleh itu, ketika waktu hujan, site supervisor haruslah turun untuk memantau dan memastikan semua aktiviti pekerjaan ditangguhkan. Oke, terima kasih.
Terima kasih kepada Cik Diana dan Cik Steven, dan mungkin ada apa-apa tambahan daripada Inspector of Work kita, Cik Aini? Pada pendapat saya, sekiranya berlaku kejadian cuaca yang tidak menentu seperti ini, seperti hujan, kontraktor perlulah bertindak segera dengan memberikan notis kepada pegawai penguasa PP, contohnya Site Safety and Site Inspector tentang keadaan cuaca agar dapat menyusun jadual atau sistem bagi pembinaan sesebuah bangunan. Sekiranya kontraktor gagal untuk melakukan dengan bukti-bukti yang kukuh tentang lanjutan masa keadaan cuaca, maka pembinaan akan dijalankan sesuai mengikut jadual yang ditetapkan. Tambahan pula, sekiranya kontraktor tidak dapat memberikan bukti yang kukuh tentang keadaan cuaca seperti hujan, akan didenda agar dapat mengelakkan kejadian ini tidak berulang dan ia juga merugikan sesebuah company. Sekian, terima kasih. Maka dengan itu, berakhirlah sudah forum kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini memberikan sedikit pencerahan dan input yang bermanfaat kepada kita. Nampaknya masa amat mencemburui kita, jadi sedikit rumusan yang dapat saya simpulkan daripada sepanjang perbincangan kita pada hari ini ialah dalam bidang kejuruteraan boleh dikatakan antara bidang pekerjaan yang sangat besar dan memiliki paling banyak cabang kerja, serta memerlukan pengetahuan yang dikira dari segi teoretikal maupun teknikal dan belum masuk lagi pelbagai skill dan kemahiran. Oleh itu, setiap individu yang terlibat dalam pembinaan ini mempunyai peranan khas masing-masing bagi menangani isu berkaitan pembinaan seperti mana yang kita bahas sebentar tadi. Secara keseluruhannya, pengaruh perubahan cuaca terhadap kerja di tapak pembinaan adalah perkara yang perlu diperhatikan dalam perancangan dan pengurusan proyek pembinaan. Dengan langkah-langkah yang sesuai, kesan negatif cuaca boleh dikurangkan dan proyek pembinaan dapat dijalankan dengan lebih efisien dan selamat. Baiklah, sebelum kami mengundur diri, terimalah serangkap pantun dan indah daripada saya. Atoilah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Salam hormat sehingga kita bertemu lagi. Akhir kata, terima kasih. Sekejap, aku screenshot loh. Sekejap, aku mau tengok record